kita, kerana separuh diriku. Boleh sayang? Kamu. Yes, ramai-ramai. Suka ya? Yalah, saya jatuh cinta dengan awak sebab lagu ni tau. Jadi ya plan saya kan? This way. You okay? Okay. You sure? Yeah, still wondering where we going. Keep wondering then. Come. Boleh ke? Come. Yep. Alright, jump. Yep. Okay, this way. Want to try? Kenapa you punya besar, punya kecil? Kat sikit. Okay, sing-sing. Sing-sing. Oh, Okey, hobi merapatkan hubungan pasangan ini yang kita nak bawakan dalam hikayat perkahwinan hari ini. Tapi sebelum tu, Yana, nak kongsi satu kajian daripada kaunselor bahagian kaunseling Universiti Putra Malaysia. Katanya mempunyai hobi bukan ancaman kepada hubungan suami dan isteri, malah mampu mengukuhkan perhubungan antara kedua-duanya. Jadi maksudnya ada hobi ini juga sebagai salah satu asas dalam keperluan hidup seseorang. Kadang-kadang bila dah berkahwin ni baru kita sedar yang kita ni perlu berkongsi segala-galanya. Bukan setakat berkongsi satu rumah, satu bumbung, makan, minum dan sebagainya. Hobi juga boleh dikongsi bersama dan ia mampu mencetuskan rasa kasih dan sayang. Hubungan itu akan menjadi erat. Aha, persoalannya sejauh mana hobi yang sama ni dapat merapatkan lagi hubungan suami isteri. Ini yang kita nak kupas pada hari ini bersama dengan tetamu yang cukup istimewa di studio wanita hari ini. Kedua-duanya juga pengacara. Senang kerja kami. Kita memperkenalkan, tak lain tak bukan, kita bersama dengan Fiza Frizi. Apa khabar Fiza? Alhamdulillah sihat. Terima kasih sebab wanita hari ini menjemput saya. Lepas tu dah lama tak jumpa. Terima kasihlah sudi datang. Saya pengacara. Itulah. Dan kita juga bersama dengan Iron Man Malaysia. Kita bersama dengan Amin Idris yang akan berkongsi tentang hobi mereka masing-masing pada hari ini. Terima kasih kerana menjemput saya dan tak Sama-sama. sabar untuk berkongsi hari ini, insyaAllah. Baik, kita mula terus kalau dah tak sabar. Kita tanya dengan Fiza dulu. Okey. Fiza, bila cerita tentang hobi, pertama sekali, apa hobi Fiza dan juga suami? Adakah sama? Okey, macam saya sendiri, hobi saya adalah menyelam. Dan juga panjat gunung. Wow. Tapi selepas saya dah berkahwin dan juga mendirikan rumah tangga, dah ada cahaya mata, so menyelam dah tak boleh. Lepas tu nak hiking pun tak boleh. Macam mana pula aku nak angkut anak dekat atas gunung kan? Macam suami, dia punya kerjaya ataupun hobi adalah sama, iaitu bermain bola sepak. Jadi memang different. Jadi sebelum kita orang kahwin, masa tengah couple-couple lah kan. Bercinta-cinta lah ni. Bercinta-cinta. Dia kata, awak tak boleh datang latihan saya, awak tak boleh datang game saya sebab dia rasa macam distracted. Yang macam kalau time dia nak sepak bola tu dia rasa macam Nak tengok bola ke nak tengok girlfriend? Yeah. Lepas tu tapi bila dah berkahwin, dah ada anak ni apa semua, dia yang sibuk ajak, cakap, "Jomlah tengok saya main game, jomlah bawa anak sekali main sepak-sepak bola dekat padang bola." Lepas tu saya pun nak bawa anak untuk jumpa dengan teammate-teammate dia yang lain. Jadi daripada situ hobi yang saya sebelum ini dah tenggelam. So timbul dengan hobi suami bersama dengan anak-anak. So, ya. Okey, jadi dah minat bola lah ni? Saya tak minat bola langsung. Tapi disebabkan anak suka dengan bola sepak, apa-apa pun dia akan cakap, ball. Jadi secara tak langsung minat untuk membawa anak dan juga suami dapatlah orang kata dirapatkan. Gitu. Fiza Okey. mungkin tak minat permainan bola sepak tapi suka pemain bola sepak itu. Okey, itu yang Yang satu dikongsikan. je suka. Pandai dia ciang-ciang yang ni. Itu yang dikongsikan oleh Fiza. Dan kepada Amin, mungkin sebelum kita pergi kepada kajian dan sebagainya, kita semua tahu Amin Idris ni adalah seorang pengumpul action figures yang sangat-sangat popular di Malaysia. Memang ada banyak sangat collection tu kan. Bagaimana pada awal-awal tu? Adakah isteri menyokong minat ini dan sebenarnya isteri pun tantah Sama. dia pun kumpul juga action figures? Saya dan isteri saya adalah dua makhluk yang sangat berbeza. To be honest, saya sampai hari ni saya tak tahu dia hobi apa sebenarnya. Sebab dia gadis kampung, orang Jawa dan dia sangat simple. Untuk makluman, baju saya lagi banyak dari baju dia. Dan even lepas kami kahwin dulu, saya pernah bagi hadiah jubah kat dia yang harga dia RM300. Menangis dia. Sebab dia tak pernah ada jubah semahal itu.
Jubah dia paling mahal pun dia kata RM1. Dan dia tak kenal, masa dia kahwin dengan saya, dia baru kenal makanan segera macam Pizza Hut, Mary Brown. Dia tak kenal pun, dia kenal KFC sahaja. Betapa normalnya dan betapa saya pun tak tahu dia ni sangat biasa. So saya tak tahu apa hobi dia. So apa yang berlaku ialah bila kahwin dia agak terkejut dengan hobi saya. Sebab saya memang pengumpul mainan sejak kecil lagi. Saya dulu pengumpul komik, even pelukis komik. And then masa kecil-kecil dulu nak beli mainan, mak kata tunggu mak kaya lah. mak beli kan. Masalahnya sampai ke sudah tak kaya. So bila dah besar, saya beli sendirilah. Okey. Dan yang paling saya suka ialah mainan Iron Man pertama saya dibeli oleh isteri saya. Itu sesuatu yang memang cukup menarik. Betul. Tapi memang kita tak boleh nafikan dalam sesuatu hubungan rumah tangga, kadang-kadang apa yang kita minat tak semestinya pasangan kita minat. Kalau Fiza sendiri kan, dalam situasi Fiza sendiri bila melihat kesungguhan suami ajak pergi tengok bola, nak bawa anak dan sebagainya, benda tu boleh mencetuskan minat. Tapi bagaimana pula Fiza merasakan kadang-kadang ada orang menganggap apa yang dia tak minat tu adalah satu paksaan dalam rumah tangga. Itu yang tak best tu. Okey, bagi saya contohnya dia bergantung kepada minat ataupun hobi tersebut. Mungkinlah kalau contoh sebagai seorang wanita yang feminin, tiba-tiba suami cakap, "Jom kita pergi panjat gunung." Paksa panjat gunung. Ini kita dah selalu pakai baju kurung ni. Tiba-tiba nak kena pula pakai tie, nak kena pakai pula baju-baju yang tertentu, lepas tu pula nak kena pakai kasut. Kasut sukan pun mungkin tak pernah ada. Jadi mungkin dia merasakan macam, Takkan penatnya. pakai heel kan? Yes. Mungkin masa pertama kali dia rasa tak apa, kita redha. Tapi bila dah masuk kali kedua, kali ketiga, kali keempat, dah tak boleh dah. Cannot go. So, apa yang perlu dilakukan oleh pasangan tersebut mungkin berterus terang. Just bagi tahu. Hobi awak ni saya tak boleh go lah, saya tak boleh ikut. Boleh tak kalau macam kita pergi cari hobi yang saya boleh pergi sama-sama tengok wayang ke, kita pergi makan sama-sama ke, ataupun mungkin mancing sama-sama pun saya sanggup lagi. Daripada awak nak ajak saya pun mancing duduk je. Ubahlah maksud cita rasa hobi tu. Okey. Menarik apa yang Fiza kongsikan tadi. Ia berbolak-balik kepada komunikasi. Betul. Tetapi selain daripada komunikasi kan, Cik Amin, apa yang saya rasa juga adalah bagi saya secara peribadi, tak kisah sebenarnya minat ataupun hobi saya dengan pasangan itu sama ataupun tidak. Cinta. Kerana cinta. Asalkan kita ada rasa hormat itu. Macam yang Fiza katakan tadi, kalau minatnya adalah untuk mendaki bukit, gunung sekalipun, tapi kalau saya hormat kepada minat dia dan dia juga hormat kepada minat saya, tak apa, okey aja. Betul ataupun tidak? Respect is the keyword kat situ. Dan bila Fiza kata pasal hiking, saya baru macam, lah, isteri saya ni dia ada baru saya perasan hobi dia ialah dia suka berjalan. Dia suka pergi melancong sana, melancong sini. Saya pula memang pemalas kalau buat benda tu. Saya kalau travel, pergi buat training ke apa, saya pergi Brunei ke Indonesia, lepas program ceramah pagi sampai petang saya handle training, saya balik hotel, saya makan, saya duduk dalam bilik. Member yang tahu saya pergi sana, ajak ngetes, saya tak layan pun. Saya suka tidur dalam bilik. Buat kerja saya lah. Bersendirian. Itulah me time. Tapi nak pergi berjalan memang tak. So, isteri saya ni, hobi dia ialah dia suka berjalan. Dan yang kedua, sebab orang jauh ni, saya perasan dia punya family bonding sangat dahsyat. Betul. Tak boleh bincang. Setiap bulan mesti ada gathering. Bukan setiap bulan, 2 minggu sekali. Saya kadang-kadang, isteri saya kata, "Bang, esok ada family gathering." Bukan ke dah ada 2 minggu lepas kan? Sebab saya ni dengan family kat Kelantan, kadang-kadang 2 bulan sekali belum tentu. Maknanya berbeza. Tapi apa yang kami buat ialah saya respect hobi dia. Kan? Di mana kita berbincang bagaimana untuk win-win. Instead of 2 minggu sekali, boleh tak yang kalau kita sebulan sekali ke. Kita ni bila duduk rumah, kita nak relax. Bila tak ada program kan. Bila kita punya jadual sangat pack, bila cuti, inilah peluang untuk duduk depan TV, makan aiskrim, tengok bola ke, main-mainan, ambil gambar, upload Instagram. Itulah peluang. So bila nak berjalan, aduh ya Allah. Tapi bukankah lebih penting juga, bukan sahaja isteri ataupun pasangan ini, kalau tadi sentuh tentang hormat, tapi bagi sokongan. Kalau isteri boleh bagi sokongan kepada minat suami, kenapa tidak suami? Itu penting, kita two ways communication. So bila dia kata, kalau dia setuju, maknanya sebulan sekali, setujulah. Tapi saya pula, bila dia setuju sebulan sekali, kita pun kadang-kadang ada strategi juga. Bila dia setuju sebulan sekali, tapi saya saja sekali-sekala dalam beberapa bulan tertentu,
saya benarkan untuk 2 minggu sekali. Dia kira give and take. Dan even wife saya pun kadang-kadang bila sampai kotak, apa ni? Dah sampai bila PO? Tahun lepas kan. Nampak strategi dia. Okey. Tapi dia dah letak rule. Anak-anak saya dengan isteri saya dah letak rule. Kalau saya beli satu mainan, kena beli juga mainan untuk dia dan juga hadiah untuk isteri. So, fair and square lah. So, hormat satu. But communication tu mesti ada juga. Jangan main diktator sangat. Dan kalau Fiza juga boleh kongsikan, tadi Fiza dah berkongsi tentang hobi yang agak ekstrim, mendaki gunung lah, diving dan sebagainya. Tetapi kita sebagai perempuan ni kan Rina, kita ada juga hobi kita iaitu yang lain-lain ni. Contohnya mencantikkan diri, mungkin ke hobi spa. hobi apa? Cuba tanya. Cuba tanya. Apa yang hobinya? Saya pun nak itu tanya lah sebab itulah tadi. Sebab tadi dia kata dia nak bagi tahu. Terlupa nak tanya. Bagi tahu Itulah dulu. hobi saya. Hobi saya lebih kepada memanjakan diri. Pergi ke spa, massage, Adalah cantik. Dia cepat lagi cakap kita tu. Dan sebagainya. Tetapi hal ini untuk mencantikkan diri ni, tak semua lelaki boleh ikut dan suka dengan hobi kita tu. Okey. Kalau macam Fiza macam mana? Macam saya sangat bernasib baik kerana dalam perhubungan kita selama 2 tahun sebelum kita berumah tangga, kita dah cuba memahami apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Rupa-rupanya dia punya package untuk manicure dan pedicure lagi banyak daripada saya. Dan walaupun beliau adalah pemain bola sepak, rupa-rupanya mereka yang sangat aktif bersukan ni lagi menitik beratkan soal penjagaan kuku tangan dan kuku kaki. Sebab bila pakai boot bola, diorang ada macam sepihan-sepihan yang berwarna betul, sedikit dan jadi mereka perlu melakukan aktiviti-aktiviti mencantikkan diri supaya Betul kalau lah. macam tak pakai boot bola, bila pakai selipar tu nampak elok cantik. lah sikit. Sekali buka kan. Allahu Akbar. Lepas tu kalau macam mengurut, bila saya panggil orang untuk mengurut badan saya, beliau juga akan mengambil kesempatan, ada tak slot untuk saya urut badan saya sekali. Jadi sama-sama. Jadi untuk mencantikkan diri tu alhamdulillah saya berjumpa dengan pasangan yang sama-sama kita tak adalah sama-sama naik. Sama-sama kita mencantikkan diri juga. Apa yang kita lakukan ada kita lakukan bersama. Kalau tidur bersama-sama, kalau pergi tengok wayang sama-sama, makan sama-sama. Jadi kalau macam nak kerja anak pun everything semua alhamdulillah kami lakukan bersama-sama. Okey, menarik tu. Menarik sangat-sangat. Bagaimana pula kalau kita lihat kan dalam situasi bila cerita tentang hobi, ada setengah hobi sememangnya memerlukan kos yang tinggi. Ada setengah hobi dia tak perlu Aku tahu pun ada sebenarnya kos soalan ni. yang tinggi. Dia dekat rumah pun boleh buat hobi. Ini juga mungkin menjadi antara satu persoalan penting dalam sebuah hubungan rumah tangga. Sebab ada orang dia suka berbasikal, sanggup Betul. beli beratus, beribu, ada yang berpuluh custom ribu made, ringgit. custom Betul. made. Dan kadang-kadang membuatkan pasangan ini terasa dilebihkan pada hobi, dilupakan pada isteri. Sedap soalan Rina ni. Sila jawab Encik Amin. Okay, kita jumpa lagi ya. dia gini. Bila kita ada hobi, kita kena seimbangkan. Sebab macam saya sendiri, saya akui hobi saya memang mahal. Sangat mahal. Dan bila hobi saya mahal, pasangan saya pun faham hobi saya sangat mahal. So macam mana saya seimbangkan antara kemahalan hobi saya dengan dia? Okey, saya kena akui walaupun kami dah 12 tahun berumah tangga, Alhamdulillah. ada banyak pahit dan manis. Kadang-kadang pahit tu banyak, manis pun boleh tahan banyak. Dan ada juga kesilapan-kesilapan saya yang saya buat. Dan ada juga benda yang kita salah faham antara satu sama lain. Tapi sebenarnya, itulah proses kita mematangkan perhubungan. So dalam mematangkan perhubungan tu, ada benda yang saya tak kenal tentang dia. Rupa-rupanya saya baru kenal dia walaupun dah 12 tahun. Jadi antara benda yang saya dapat tahu ialah dia suka scroll IG. So bila dia tengok baju cantik, dia akan tanya, "Bang, cantik tak?" Aku dah faham dah bila dia kata cantik. Itu dia bagi hint je tu. Hint kan. Kita pula saja mengatakan model tu lagi cantik. Dia mengamuk sekejap. Lepas tu saya balik, nak yang mana? Nampak tak mainan dia. So, poinnya ialah bila dia minta apa-apa dan sebagainya, kita permudahkan. Jangan kita berkedekut. Supaya bila kita beli mainan kita,
tak ada masalah lah. Tapi Fiza mungkin bernasib baiklah sebab hobi sama dengan kerjaya. Tak Betul. juga. Ya Allah. Dia macam mana sebab bila bercakap mengenai hobi dengan career, kadang-kadang bola sepak mahal kan? Betul. Kadang-kadang macam mereka nak yang limited edition, kadang-kadang mereka nak yang bila custom limited made. edition menggelepar. Ya. Bila saya sendiri nak membeli sepasang kasut macam untuk saya sendirilah kan. Bukanlah kita minta dengan dia ke apa semua. Saya terpaksa berfikir banyak lagi yang aku nak kena buat ni. Tapi bila sebagai seorang suami, itu adalah hobi dia untuk membeli limited edition punya boot ataupun mungkin custom made punya barang-barangan. Barang-barang bukannya setakat boot je daripada atas sampai bawah. Kalau boleh semua Marah ke? custom made, dia tak marah. Lain Dia cuma macam geram sekejap. Dia kadang-kadang macam boleh tak kalau macam bulan ni awak tak payah nak beli apa limited edition. Kadang-kadang macam dia berfikir sendiri. Dia kata, oh hari tu dah beli dah, kenapa nak beli lagi? Cuma kadang-kadang macam kita fikir, hari tu dah beli, kenapa bila saya nak membeli barangan saya kena minta tanya dengan awak padahal saya menggunakan wang saya sendiri. Tapi disebabkan tanda hormat, kita rasa macam tak apalah. Kita merajuk sekejap je. Orang perempuan ni sebenarnya 3 hari maksimum jadi macam merajuk. Masak-masak juga. Jaga anak still juga. Tapi bagi saya kena apa orang panggil sebagai seimbangkanlah. Dia sendiri pun kena tahu bahawa duit dia yang daripada pergi beli yang limited edition atau apa semua, mesti dibagi dekat saya. Contoh macam tu. Dan Pandailah saya uruskan. Betul. Saya kira apa yang menarik daripada perkongsian Encik Amin dan juga Fiza tadi adalah selain pada hormat, perlu ada kompromi dalam kita untuk go on dengan kita punya hobi kita, tapi perlu ada kompromi dan juga toleransi. Tapi sebenarnya ada sesetengah yang pasangan suami isteri yang disebabkan mereka terlalu makan dalam. Contohlah, adalah kawan saya ni di mana hobi suaminya adalah untuk menaiki motosikal besar. Dan kita tahu harganya terlalu mahal, tetapi seringkali ditinggalkan isteri ini. Dan terlalu mengikut kawan-kawan yang kadang-kadang macam terasa hati. Sampai seminggu, 2 minggu kadang-kadang macam aku tak cakap. 2 bulan tak cakap. 2 tahun tak cakap. Last burst. Macam tu saja. Dan itu mungkin akan mendatangkan sedikit keretakan rumah tangga yang saya rasa patut diselesaikan masa awal permulaan lagi. Ini yang menarik. Kita akan tanya balik soalan ni tentang hobi boleh ke tahap menyisihkan pasangan kita. Tapi sebelum tu, kami nak tanya dulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan. Silakan. Daripada hobi atau minat tu yang mendatangkan kita ni jadi nak ada hubungan dengan orang. Contohnya, bila kita ada hobi dengan minat sama, kita berkongsi pendapat yang sama, cerita yang sama. Jadi kita dah boleh bertukar pendapat dengan pasal hobi tu ataupun minat yang sama. Amat penting kerana ini dapat mengeratkan lagi hubungan kita bersama pasangan. Kita dapat menjadikan hubungan, dapat mengenal antara satu sama lain. Tingkatkan chemistry antara pasangan suami isteri. Lebih suka pada food hunting di mana kami akan mencuba pelbagai jenis hidangan ataupun makanan di tempat baru. Sukan seperti mana kami sering berjoging di waktu lapang dan juga kayuh basikal di sekitar kawasan perumahan kami lah. Macam saya sendiri, saya sukakan kucing. Saya memang bela kucing banyak kat rumah. Pasangan pun minat benda yang sama. Jadi kita orang kalau ada masa free, saya memang main dengan kucing, mandikan kucing. Kalau kita ada minat yang sama, dia seronok sebab kita boleh bercerita pasal satu topik yang sama. Contohnya kita cerita pasal kucing, kita cerita macam baka kucing ke apa semua. Kalau kita minat tak sama pun sebenarnya seronok juga sebab kita boleh bertukar-tukar cerita pasal topik yang berbeza. Tidak membosankan sebenarnya. Sebagai contoh, saya dan pasangan saya lebih suka pada food hunting. Jadi kami akan merancang bersama untuk meluangkan masa dan pergi ke satu tempat yang baru. Itu dia perkongsian dari responden kami tentang topik pada hari ini. Apa yang pasti, masing-masing ada hobi tersendiri. Cuma tinggal macam mana nak join hobi itu ataupun sekadar hormat sahaja kepada hobi pasangan kita. Okey. Okey, Rina, saya tertarik untuk berkongsi satu komen oleh kawan kita di Facebook iaitu dari Rabiatul Adawiyah. Dia kata, minat saya dengan suami memang jauh berbeza. Contoh macam suami saya suka bela kucing dan burung. Saya memang tak minat sebab saya yang kena bersihkan segala kotoran dari haiwan tersebut. Sampai ada satu tahap ni kami bergaduh disebabkan haiwan peliharaan suami. Lama-lama saya pun dah malas nak gaduh dan saya cuba benarkan suami bela haiwan dengan syarat
jaga kebersihan. Saya tengok suami happy dan sekarang saya pun terikut-ikut sayang dengan haiwan tersebut. Ini yang kita kata mula-mula daripada tidak suka, tetapi disebabkan pasangan kita ada hobi tersebut dan kita cuba untuk hormat dan membenarkan dia untuk menyokonglah dalam erti kata lain. Tetapi kan Cik Amin, kita melihat dari sudut pandangan yang orang cuba untuk membenarkan hobi pasangan dia ni. Berlakunya juga apabila seseorang itu terlalu lebihkan hobinya sehingga menyisihkan pasangannya, seperti yang dikongsikan oleh Fiza tadi. Kalau macam ni kan, macam mana kita nak capai penyelesaian? Untuk kita mudah ingat, saya nak kongsikan BAM. B iaitu sesebuah hobi itu kena elak bazir. Kalaulah hobi itu boleh menyebabkan pembaziran, kita akan berhadapan dengan risiko rumah tangga kita, hubungan kita akan tersisih. Tak kiralah dari segi bayar bil rumah ke, bayar bil elektrik ke, bayar itu, bayar ini. Hobi jangan sampai membazir. Kedua ialah A, iaitu anak. Bila kita dah ada anak, kita jangan lupa, jangan hanya kerana hobi kita, terabainya anak-anak kita. Kalau boleh, kita jadikan hobi itu sebagai asbab untuk merapatkan lagi kita dengan anak-anak kita. Kan? Saya bersyukur pada Allah, anak-anak saya bila saya minat karakter-karakter Marvel, so ada yang mengaku, okey kakak jadi Spider-Man kan. Tisha jadi, adik jadi Scarlet Witch kan. Saya pun mami jadi apa? Mami jadi Hulk. Tapi dia jadi seronoklah, gembira. Even masa saya mengaji anak kecil saya dulu, masa dia umur berapa tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita belajar ajak alih bata sampai ke Thor, dia terus bulat mata. Daddy, ni Thor Avengers ke? Cuba dia menaruh. Itu pun kena hati-hati kan? Okey, itu A. Manakala M ialah masa. Saya suka bila sebut tadi tentang hobi motor ke, basikal ke, apa sahaja. Even toys collector pun, kita ada waktu-waktu lepak dengan kawan-kawan kolektor ni, especially kalau hari Ahad dekat MCOT Mall. MCOT Mall ni syurga pada kolektor. So, kita akan lepak-lepak dan sebagainya, tapi jangan sampai kita mengabaikan masa dengan keluarga. Kalau tadi anak ni keluarga keseluruhan. Isteri kita, mak kita, adik-beradik kita. So, BAM ni kena elak. Kalau kita berjaya elak ni, insya-Allah hobi itu tidak boleh menyebabkan keluarga tersisih. Okey, Fiza sendiri, kalau menyentuh tentang masa itu kan, memang kita jadikan hobi itu sebagai satu minat sekeluarga untuk kita ada masa bersama dengan keluarga. Tapi bagi mereka yang mungkin ada sikap mementingkan diri sendiri, nak masa untuk hobi sendiri tanpa memikirkan masa untuk keluarga, ini yang perkara yang boleh menimbulkan dari segi keretakan rumah tangga. Bagaimana pandangan Fiza? Bagi saya setuju sangat-sangatlah dengan pandangan tersebut. Sebab bagi saya, masa yang terluang, hobi ini sebenarnya adalah bermaksud anda melakukan aktiviti dalam masa yang terluang, dalam masa yang lapang. Masa yang terluang. Yes, masa yang terluang. Jadi, kadang-kadang macam ada di antara kita daripada hari Isnin sehinggalah hari Sabtu, anda dah pun bekerja. Jadi, ada sedikit masa yang patutnya anda luangkan bersama dengan keluarga, tetapi anda sibuk lakukan dengan hobi anda tersebut sampai tak sempat untuk menjamah makanan dengan isteri ke, ataupun tak sempat untuk dodoikan anak tidur ke, ataupun cebokkan anak sebagainya. Bagi saya, itu akan mendatangkan rumah tangga yang kurang bahagia. Sebab kadang-kadang nanti benda kecil pun akan menjadi asbab untuk bergaduh. Kadang-kadang macam kes itulah kucing tadi. Awak ni sibuk keluar ni apa-apa semua. Ni baby ni siapa nak basuh? Contoh macam tu. Jadi bagi saya, apa-apa pun yang anda kena lakukan hobi tu, bab kata Cik Amin tadi, 3 syarat tersebutlah. Kalau masa okey, tak ada pembaziran dan juga anak-anak everything semua okey. Anak buat apa? Buat. Kita pun bahagia bila awak keluar pun awak happy dengan family, awak happy dengan kawan-kawan. Kita pun akan rasa macam harmoni rumah tangga kita. Alhamdulillah. Betul. Dan saya kira hobi ni sebenarnya memang boleh merapatkan, tetapi bahayanya juga ia boleh merenggangkan. Dia moderate. Betul. Gula kalau terlebih kecil manis. Tapi kita perlukan gula sederhanalah. Garam kalau terlebih darah tinggi. Tapi adakah kita tak perlu ke garam langsung? Bersederhana dalam menggunakan garam. Begitu juga hobi, jangan over lah. Okey, pokok pangkalnya segala-galanya kena bersederhana. Betul. Ada hobi tak salah, tapi lagi cantik, lagi manis kalau hobi ni dapat dikongsi bersama dengan pasangan. Setuju? Betul. Okay. Apa pun kami nak ucapkan terima kasih kepada Cik Amin Idris dan juga Fiza hari ini berkongsi sesuatu yang bermanfaat untuk kita ambil antara tips-tips ataupun pengisian yang penting untuk merapatkan hubungan bila dapat lakukan hobi bersama
bersama-sama. Betul. Hormat, kompromi, toleransi ini adalah kunci sebenarnya untuk kebahagiaan kita dengan pasangan kita, insya-Allah. Baik, Terima kasih. kami nak berehat Terima seketika. kasih. Kami akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.